Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-had wa la yutharrib 'alayha, summa in zanat falyajlidha al-hadda wa la yutharrib 'alayha, thumma in zanat al-thalithah fatabayyana zinaha falyabi'ha walau bihablin min sya'ar, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kalau kamu ada hamba perempuan, siapa ada hamba perempuan, dia kata tiba-tiba hamba perempuan ini berzina, okay. Fatabayyana zinaha, terbukti kesalahan zina dia, ada saksi, cukup saksi, ataupun dia mengaku memang dia berzina dan sebagainya, sah dia sudah melakukan perbuatan zina. Falyajlidha al-hadda, Nabi kata sebat dia. Kesalahan zina bagi orang yang belum kahwin, sebat. Sabit kesalahan, sebat. Wala yutharrib 'alaiha, Nabi kata apa? Tapi jangan sekali-kali kamu cerca dia, kamu hina dia, kamu maki dia, kamu cela dia, jangan. Dia salah, dia ditangkap, dibuktikan kesalahan dia, dihukum dia, that's it. Jangan diikuti pula dengan celaan, jangan diikuti dengan makian, jangan. Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal benda ni kadang-kadang dia spoil habis semua. Satu orang buat salah, satu dunia maki dia. Agak-agak lah tuan-tuan lah, dia boleh menyelesai, boleh insaf, boleh berubah kan kalau semua orang maki dia? Dia tak berubah tak apa, dia jadi lagi jahat. Macam kita di sekolah, satu budak, kita tak tahu apa masalah dia, tapi dia problematik. Di sekolah dia problematik. Guru disiplin ni kan cukup kenal dia, dan dia ni most wanted di sekolah, most wanted. Apa kesalahan semua dia bisa buat. Kalau 120 orang guru yang ada di sekolah tu semua maki dia, semua sumpah dia, semua seranah dia, agak-agak tuan-tuan lah, budak ni jadi baik ke tak? Dia jadi penjenayah besar tuan-tuan. So dia tidak nampak lagi siapa pun yang ada simpati dekat dia. Dia tak nampak siapa pun yang ada sikit sayang dekat dia. Dia tak nampak dah masa depan dia yang elok. Dia tak nampak dah benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau ada kelompok dalam masyarakat itu, boleh panggil dia, boleh ajak duduk, boleh sembang dengan dia, boleh tanya masalah dia, subhanallah, baru jumpa rupa-rupanya dia ada masalah. Baru tahu rupa-rupanya dia duduk di dalam keluarga yang bermasalah. Baru tahu dia jadi macam tu pasal apa? Pasal bapak dia duk ada pusat serenti. Baru tahu dia jadi macam tu pasal apa? Pasal mak dia ni macam-macam cerita duk ada. Bila kita dengar, kita rasa bersalah duk sumpah seranah dia. Kita tak bagi satu kasih sayang kepada dia. Rupanya benda ni Nabi SAW habaq dalam hadis dia. Nabi kata bila ada satu orang hamba perempuan yang sudah terlibat dengan zina, sudah bukti kesalahan dia, ada saksi, ada pengakuan dan sebagainya, hukuman jalan. Itu tak boleh buat apa. Itu hukuman hudud, itu hak Allah. Jalankan hukuman, tapi jangan susuli hukuman itu dengan maki hamun, dengan sumpah seranah. Nabi kata kerana itu tidak boleh. Nabi kata katalah lepas itu dia berzina lagi untuk kali yang kedua, dan dia ditangkap lagi dan dibuktikan kesalahan dia lagi sekali, Nabi kata sebat dia.
Sebab dia, Nabi kata, jangan disusuli hukuman itu dengan maki hamun, dengan cerca, dengan penghinaan. Nabi kata, katalah kali ketiga dia berzina lagi. Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata, summa in zanat as-salisata fatabayyana zinaha. Katalah dia ni 3 kali dia berzina. Kali pertama sudah ditangkap, sudah dibuktikan kesalahan, sudah dihukum, berzina lagi untuk kali kedua. Ditangkap dan dihukum, berzina lagi untuk kali ketiga. Katalah, Nabi kata sampai jadi macam tu. Falyabi'ha. Nabi kata juallah hamba tu, terus ada simpan. Nabi kata jual dia walau bihablin min sya'ar. Walaupun harga nak jual ni tak laku seharga senilai getah hak duk ikat rambut orang perempuan. Kalau itu saja nilai dia, Nabi kata jual juga. Tapi jangan maki dia. Jangan maki dia. Makna dia apa tuan-tuan? Islam tetap memberi satu ruang, tetap memberi satu peluang kepada orang untuk bertaubat, untuk berubah menjadi baik. Tetap bagi satu peluang dekat dia. Jangan hukum dia sampai dia rosak masa depan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala i'zanu lah falabi'sa ibnul 'ashirah atau bi'sa rajulul 'ashirah. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلته ثم ألنت له القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah duduk di rumah, tiba-tiba mai satu laki-laki mai di luar. Nabi tengok, Nabi kata dekat Aisyah isteri dia, Nabi kata i'zanulah. Nabi kata bagi dia masuk. Dia mai rumah Nabi, duduk di luar tu, duduk bagi salam. Nabi tengok daripada dalam rumah, tengok, oh dia ni. Nabi kata dekat Aisyah, bagi dia masuk. Falabi'sa ibnul 'ashirah. Tapi Nabi kata dia ni orang paling jahat dalam masyarakat kita. Jahat. Nabi tengok, Nabi tahu ini jahat. Nabi kata ke Aisyah, dia ni orang paling jahat ni dalam masyarakat Madinah, ini orang paling jahat. Bagi dia masuk. Falamma dakhala alaih, bila dia masuk, alana lahul qaul. Nabi cakap dekat dia lembut. Nabi cakap dekat dia penuh hormat. Nabi cakap dekat dia macam dia ni orang yang terhormat. Aisyah duk tengok benda ni. Qalat Aisyah, bila dia balik, bila dia ni balik, Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, qulta lahu alladhi qulta summa alanta lahu alqaul. Aisyah kata, ya Rasulullah, masa dia mai tadi, Tuan habaq dekat kami kata ini orang jahat, tapi suruh masuk. Bila dah masuk, cakap lembut, cakap tunjuk hormat dekat dia. Apa benda? Aisyah kata, patut dah tahu kata dia orang jahat, buat cara patut yang sesuai dengan dia lah. Tak sedut layan dia macam dia orang baik. Aisyah ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Nabi kata, Aisyah,
Hang tahu dah orang yang paling buruk kedudukan dia di sisi Allah di hari akhirat esok siapa? Orang yang paling buruk kedudukan dia di sisi Allah di hari akhirat esok ialah orang yang di atas dunia ni dia jahat sehingga orang boikot dia. Orang semua tak mau peduli kat dia. Orang semua ignore dia. Orang semua tak mau layan dia. Orang semua buang dia. Dia di hari akhirat esok menjadi orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah. Nabi kata apa? Kerana tu aku layan dia. Aku tak mau dia jadi orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah. Tuan-tuan, Nabi ni dia tahu kawan ni jahat pun dia layan elok. Mana tahu dengan kerana layanan itu satu macam punya touching dekat dia. Mana tahu dia selama ni tak pernah siapa tunjuk respect dekat dia. Yang ada orang tunjuk benci kat dia. Tiba-tiba mai kita tunjuk, kata kita hormat dia sebagai manusia. Dia tersentuh dengan layanan kita tu. Dia tersentuh. Dia balik duk fikir, aku ingat aku ni teruk sangat dah. Nabi boleh layan aku macam ni. Dia boleh bertukar tuan-tuan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni nak abang kat kita apa tuan-tuan? Dia nak abang kata Islam satu agama yang memberi satu peluang kepada semua manusia. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang Allah Subhanahu wa ta'ala paling kapung atas dia ni melingkup. No, Allah sentiasa bagi satu peluang kepada manusia untuk ubah diri dia daripada tak bagus kepada bagus, daripada bagus kepada lebih bagus. Islam sentiasa bagi tu peluang tu. Kita orang Islam, jangan kita tutup pintu-pintu, peluang-peluang untuk orang-orang yang tak bagus ni berubah jadi bagus. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah.